Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat berjumpa kembali dalam Sains Tahun 5. Kita masih lagi berada di unit yang kedua, iaitu manusia. InsyaAllah dalam bulan Mac nanti kita akan bersua kembali dalam sesi bersemuka. Dan cikgu harap kamu dapat menyiapkanlah semua tugasan yang telah pun cikgu berikan kepada kamu dulu. Saya mengajar, kamu belajar, kita berjumpa di alam maya. Baik, tajuk kita pada hari ini masih lagi sistem peredaran darah manusia, di mana kamu akan tengok tentang fungsi bahagian utama yang terlibat dalam sistem peredaran darah manusia. Kamu juga boleh melakar laluan peredaran darah yang lebih oksigen dan laluan darah yang lebih karbon dioksida dalam tubuh manusia. Dan kamu akan merumuskan kepentingan sistem peredaran darah kepada tubuh manusia. Dan kamu akan menjelaskan pemerhatian kamu tentang sistem peredaran darah. Baik, kita mulakan. Pernah tak kamu mengalami situasi begini? Ayah sakit kah? Oh tidak, ayah sedang menerima darah. Apa tujuan dia menerima darah? Tujuannya nak bantu orang yang memerlukan darah. Perhatikan beg darah tu. Cikgu pun pernah menerima darah. Nanti kalau kamu dah besar nanti kamu bolehlah menerima darah. Sistem peredaran darah memainkan peranan yang penting di dalam tubuh kita. Sistem ini mengangkut oksigen, nutrien, air dan bahan kumuh seperti karbon dioksida. Bahagian utama yang terlibat dalam sistem peredaran darah manusia ialah jantung. Dan salur darah dan paru. Kesemua ni kamu kena ingatlah. Iaitu saya cuba ulang balik. Jantung, salur darah dan paru. Baik. Nanti cikgu akan mintalah rakan cikgu, Cikgu Zul ataupun Zul Fadli daripada channel Cikgu Zul ni, untuk memberikan video yang menarik tentang tajuk kita ini. Kita akan lihat. Silakan cikgu. Sistem peredaran darah. Dalam video ini, anda akan belajar tentang fungsi bahagian utama yang terlibat dalam sistem peredaran darah manusia. Sistem peredaran darah memainkan peranan yang penting di dalam tubuh kita. Sistem ini mengangkut oksigen, nutrien, air dan bahan kumuh seperti karbon dioksida. Mari kita perhatikan bahagian utama yang terlibat dalam sistem peredaran darah manusia dan fungsinya. Terdapat 4 bahagian utama yang terlibat, iaitu jantung, paru, salur darah dan darah. Jantung ialah organ yang mengepam darah ke seluruh paru dan ke seluruh bahagian tubuh. Darah akan dipam masuk ke jantung dan dipam keluar dari jantung. Bahagian kiri jantung
mengepam darah yang mengandungi lebih oksigen ke seluruh tubuh. Manakala bahagian kanan jantung mengepam darah yang mengandungi lebih karbon dioksida ke peparu. Peparu ialah organ yang menjadi tempat pertukaran antara gas oksigen dengan gas karbon dioksida. Anda boleh mengimbas semula proses pertukaran gas semasa pernafasan manusia yang telah dipelajari di tahun 4. Salur darah ialah tiub laluan untuk darah mengalir. Salur darah mengangkut darah ke seluruh bahagian tubuh. Darah mengalir melalui rangkaian salur darah ke seluruh bahagian tubuh. Darah mengangkut oksigen, nutrien, air, dan bahan kumuh. Jadi jantung mengepam darah ke peparu dan seluruh tubuh kita. Manakala peparu kita adalah tempat pertukaran gas karbon dioksida dengan oksigen. Dan salur darah pula mengangkut darah ke seluruh tubuh kita. Macam laluan jalan lah. Okey, darah ni pula mengandungi oksigen, nutrien, air dan bahan kumuh. Bahan kumuh seperti karbon dioksida disingkirkan nanti di peparu. Baik, terima kasih Cikgu Zul. Baik, anda boleh mengikuti YouTube beliau. Anda boleh klik pada button Cikgu Zul, anda boleh klik pada button subscribe. Okey. Dan jangan lupa like sekali lah. Okey. Ni dah channel dia, Cikgu Zul. Okey. Ada banyak info-info yang menarik di sini. Baik, kita tengok ke tajuk yang baru iaitu laluan peredaran darah manusia, muka surat 30. Baik. Kita pergi satu-satu. Okey. Tadi kita belajar tentang salur darah nah. Salur darah yang mengangkut darah dari jantung ke seluruh bahagian tubuh manusia. Ada salur darah yang mengangkut darah dari bahagian tubuh ke jantung. Okey, bagaimana pula darah beredar di dalam tubuh kita? Baik, cuba kamu tengok pada gambar ni. Baik, yang di atas tu ialah peparu kamu dan yang berwarna merah ni ialah darah lebih oksigen. Okey, daripada paru dia pergi ke jantung. Di jantung dia akan dipampkan ke seluruh
tubuh manusia. Okey, dan kemudiannya menjadi darah lebih karbon dioksida. Okey, yang berwarna biru ni, tengok, dia akan pergi balik ke jantung dan jantung akan hantar ke peparu. Okey, dan di peparu ni lah darah tu akan karbon dioksida tu akan disingkirkan. Okey. Mari kita tengok simulasi bagaimana proses ini berlaku. Baik, yang pertama, cuba kamu tarik nafas. Okey, tarik nafas. Udara yang mengandungi lebih banyak oksigen akan memasuki peparu kamu dan diserap ke dalam salur darah. Okey. Kemudian yang kedua, darah ini dikenali sebagai darah lebih oksigen. Okey. Jantung tu akan mengepam darah lebih oksigen tu ke seluruh anggota badan kamu lah. Okey, dan yang ketiga, setelah tubuh manusia menggunakan oksigen, okey, karbon dioksida terhasil. Okey, di sini kan. Okey, setelah tubuh kita menggunakan oksigen, okey, akan ditukarkan menjadi karbon dioksida. Okey, dan diserap balik ke dalam darah. Okey. Darah inilah yang kita kenal sebagai darah lebih karbon dioksida. Okey, darah lebih karbon dioksida ini akan diangkut, okey, akan dibawa ke jantung. Okey. Dan daripada jantung inilah, okey, darah lebih karbon dioksida ni akan dipamkan ke peparu. Peparu akan menyingkirkan karbon dioksida ketika kita menghembus nafas. Okey, tarik. Masuk di badan, okey. Keluar balik. Iaitu kalau karbon dioksida. Okey, faham Kita pergi slide seterusnya. Okey. Muka surat 32. Okey, melakar sistem peredaran darah. Okey. Di sini kamu akan carilah gambar peparu, jantung dan juga tubuh manusia lah daripada internet. Okey. Dan cikgu telah pun siapkan kepada kamu. Okey, buku teks muka surat 32. Hari ini ialah hari Selasa. Tarikh hari ini 23 bulan 2 2021. Okey. Tajuk kita hari ini melakarkan laluan peredaran darah. Okey. Kamu akan gunakanlah gam straw berwarna merah dan biru. Cikgu rasa mungkin kamu boleh tukar straw atau penyedut minuman ni kepada kertas yang berwarna. Okey. Kamu bolehlah melakukan aktiviti ini di rumah. Okey, gunakanlah kertas berwarna supaya nampak lebih menarik. Kalau tak ada kertas warna pun boleh gunakan pensel warna pun boleh. Okey, untuk membuat laluan peredaran darah. Okey, gunakan warna biru dan juga warna merah. Okey. Dan kita ada soalan. Berdasarkan aktiviti di atas tadi, okey, jelaskan laluan bagi darah lebih oksigen. Okey, semasa kita tarik nafas, udara lebih oksigen memasuki peparu dan diserap ke dalam salur darah. Okey, jantung tu akan mengepam darah lebih oksigen ke seluruh bahagian badan. Okey, B. Laluan bagi darah lebih karbon dioksida. Okey, setelah tubuh badan kita menggunakan oksigen, karbon dioksida pun terhasil dan diserap ke dalam darah. Okey, darah lebih karbon dioksida ini akan dibawa balik ke jantung. Dari jantung, darah lebih karbon dioksida ini akan dipam balik ke peparu. Dari peparu lah akan singkirkan karbon dioksida ni balik ketika kita menghembus nafas. Jom buat model laluan peredaran darah. Okey, di sini cikgu berikan link untuk kamu pun boleh buat. Menariklah bagaimana murid ni membuat model menggunakan paip getah, botol dan juga air sirap kot, air merah ni. Okey. Okay, kita tengok pada YouTube dia. Okey, ini adalah alat dia.
Okey, tengok seperti lalu ya. Okey, dia menggunakan gambar paru-paru, jantung. Dan menggunakan polystyrene lah untuk membuat background dia. Tempat tu gunakan pad getah lah. Tutupnya sebagai alat untuk memompa airnya. Okey, di belakang ni letak botol untuk pam air. Peredaran darah dimulai dari paru-paru yang mengalirkan darah menuju jantung, Paru-paru, jantung. melalui serambi kiri, lalu ke bilik kiri. Di bilik kiri, darah akan dipompa menuju aorta, Okey. di mana darah yang mengandung oksigen akan dialirkan ke seluruh tubuh kecuali paru-paru. Okey, so badan kamu lah. Okey, dah tadi tu. Okey, dan tajuk kita yang terakhir iaitu kepentingan sistem peredaran darah. Okey, penting tak sistem ni? Baik, sistem peredaran darah menjalankan tugas yang sangat penting kepada tubuh kita. Tanpanya, kita tidak dapat menjalankan proses hidup. Apa dia kepentingan dia? Okey, yang pertama, okey, mengangkut oksigen, nutrients dan air ke dalam tubuh. Cuba tengok gambar ni. Inilah darah. Okey. Saya membawa oksigen, nutrien dan air untuk awak. Terima kasih. Dihantar. Okey, dihantar semua ni dalam darah. Okey. Darah mengangkut oksigen dari peparu ke seluruh bahagian tubuh. Darah yang menyerap nutrien dari usus dibawa ke jantung sebelum dipamkan ke seluruh bahagian tubuh. Okey, yang kedua, mengangkut karbon dioksida dan bahan kumuh lain untuk disingkirkan dari tubuh. Mari kita bawa keluar semua bahan kumuh yang kita tak perlukan ni. Darah mengangkut karbon dioksida dari seluruh bahagian tubuh ke peparu. Darah juga mengangkut bahan kumuh dari tubuh ke organ perkumuhan seperti ginjal untuk disingkirkan. Okey, dan sebagai penutup untuk tajuk kita pada hari ini, saya menjemputlah Cikgu Sharifah Aziah untuk mempersembahkan sebuah lagu yang diambil daripada melodi Empat Darah. Ingat lagi tak lagu Empat Darah? Okey, jadi dipersilakan Cikgu Aziah. Okey, jumpa anda lagi di masa akan datang. Bye-bye. Hari ini kita nyanyi bab darah, belajar sistem peredaran darah, 4 organ